Bismillah, masya-Allah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi salli baraka wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Semalam kita bincang tentang bagaimana seorang isteri yang mengaibkan, haram bagi seorang isteri mengaibkan suaminya dalam FB ataupun dalam media-media sosial yang lain ataupun bersama rakan-rakan dan sebagainya. Itu dah jelas yang kita sebutkan. Jadi kali ini kita nak bicara pula bagaimana di dalam seorang isteri itu yang terlebih gambar. Maknanya memasukkan gambar-gambarnya di dalam media sosial ini untuk tatapan, untuk tontonan orang lain. Jadi timbul persoalan, kenapa nak di-uploadkan gambar-gambar tu? Apa tujuan utama untuk upload gambar ke dalam media sosial ni? Dulu orang-orang dulu, mak-mak kita dulu, ayah-ayah kita dulu tak pernah pun upload gambar dia. Kadang-kadang tak kenal apa mana isteri, suami, orang tak kenal. Tapi sekarang ni dengan senang lenang kita memperkenalkan diri kita itu kepada orang ramai. Jadi persoalan pertama nak tanya, apa tujuan? Niat tu. Jadi kalau tanpa niat tidak akan berlaku benda macam ni. Jadi tajuk dia yang ini adalah wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jadi kalau ramai di kalangan wanita hari ini yang sudah mempunyai Facebook, sama ada dia buka akaun tu dengan izin suami dia ataupun tanpa izin suami. Mungkin backdoor lah, ikut belakang. Dia rasa okey je, tak perlu dengan izin suami ya. Sebab dia nak expose diri dia. Bahaya sebenarnya perkara macam ni kan. Dia buat benda yang boleh membahayakan kehidupan, binasa diri dia. Just masuk je, buka je akaun tu, kemudian dia upload gambar dia. Padahal gambar tu kena tanya suami, boleh tak upload gambar dalam media sosial ni, dalam FB ni? Tak tanya pun, sendiri masuk, buat keputusan sendiri. Carilah dosa sendiri yang itu. Jadi mungkin agaknya dah jadi lumrah kalau kita lihat wanita yang ada hari ni. Kononnya wanita moden, kononnya, walau tidak pun, tak moden mana pun, yang inginkan kecantikan dia atau pujian terhadap kecantikan wajah dia. Dia nak orang puji dia. Bukan takat orang puji, Dajjal pun tengok dalam tu, syaitan pun tengok dalam tu. Mungkin orang tak suka lah cakap macam ni kan, tapi realiti dia begitu. Jadi sebab tu ramai wanita hari ni yang muatkan gambar mereka sama ada dari jarak dekat. Jarak dekat tu, di close up tu, nak nampakkan wajah dia tu, yang sangat dekat sehingganya memenuhi ruang kotak gambar dari jauh. Sama ada dalam beramai-ramai ataupun seorang diri. Ramai pun masuk, seorang diri pun masuk. Ditambah pula lagi dengan gaya, aksi dan fashion yang pelbagai. Jadi timbul persoalan tadi, kenapa? Apa tujuan? Semata-mata untuk nak tunjuk diri dia tu. Ini dalam segi konteks, kalau dalam ilmu tasawuf itu, maka benda tu jadi riak. Boleh menjadi ujub, dia keheranan diri dia tu macam mana. Kenapa aku menjadi cantik macam ni? Itu ujub nama dia. Dalam FB ni, kalau kita tak hati-hati, sifat-sifat 10 sifat mazmumah yang disebut di dalam agama tu, dalam kitab-kitab tasawuf tu sangat banyak. Kita nak keluar daripada kepungan nafsu mazmumah. Nak duduk, kita nak positionkan diri kita kepada nafsu mahmudah yang terpuji, yang sentiasa bersyukur kepada Allah, rasa malu. Iman tu malu. Jadi kalau naik gambar hari-hari dalam FB ni, mana ada iman dah. Tak ada tunjuk, tambah perempuan, dia tu aurat, muka pun aurat. Betul kata dalam mazhab Syafi'i. Melainkan kan tempat-tempat yang tidak mendatangkan fitnah, maka kena boleh buka. Kalau fitnah kena tutup. Ini tidak didedahkan secara terang-terangan supaya orang boleh kenal tengok kita. Kadang-kadang suami kita tak suka, tapi isteri membelakangi suami. Dia buat ikut suka dia sendiri. Nak bagi orang kenal, kerana dia ada grup kawan-kawan dia. Kawan pun bahaya sebenarnya. Kadang-kadang kawan-kawan ni pun bahaya. Kalau kita kawan dengan kawan yang beriman tak apa. Kalau kawan tu jahil macam kita juga, sama-sama jahil, jahiliah dah. Dia tak kisah, tak apa, kita upload. Kita ada grup nanti. Kita buka balik alumni, balik grup kita yang sekolah dulu, cari balik. Ni yang paling jahat sekali, benda-benda macam ni. Sebenarnya benda ni cukup teruk. Dahsyat sangat Dajjal ni, dia cipta benda ni memang sampai sehingganya manusia tak nampak dah mana baik mana buruk.
Kadang-kadang agak pelik juga. Kerana sebahagian daripada wanita ini sudah bersuami. Dan kelihatan seolah-olah suami mereka memberikan sepenuh keredaan atas tayangan gambar sedemikian kepada khalayak. Macam suami redha. Betul ke suami itu redha? Tanpa ada cemburu. Betul ke redha? Jadi isteri tak pernah bertanya suami pula. Suami pun diam. Kamu masuk tak itu? Mungkin suami tak perasan dia ada akaun. Tapi sebenarnya nak trace akaun dia akan susah sangat pun. Type namanya dalam FB itu keluarlah kalau orang ada akaun. Mesti keluar punya. Jadi banyak sangat bahaya dia. Bila ditayang gambar dalam tu, lelaki-lelaki ni banyak. Kan? Program-program ni banyak. Penjahat-penjahat ni banyak. Jadi mereka ni, ramai lelaki yang akan menonton gambar tu. Tak kira dia peduli apa, isteri orang ke apa ke. Sebahagiannya memberi pujian. Jadi wanita ni seronok lah. Malah yang lebih dahsyat lagi, ada yang berani bergurau pula. Gurau senda dalam FB tu. Dan membuat lamaran nafsu pula. Mengajak pula dating, chatting dan sebagainya. Kan? Untuk melampiaskan nafsu mereka. Kerana perempuan yang tak tahan, mungkin dia ada ex boyfriend dia dulu ke. Banyak sangat kes-kes macam ni. Jadi senang sangat. Sehingga ke dalam rumah, kita duduk dalam rumah. Wanita yang dalam rumah pun mereka masih lagi boleh diajak untuk buat maksiat di luar sana. Melalui FB. Handphone masuk sampai dalam bilik tidur. Handphone tu sampai atas katil boleh duduk lagi. Macam mana orang tak buat maksiat? Hebat-hebat syaitan ni. Dengan Dajjal ni. Jadi macam mana nak kawal perkara macam ni kalau kita tak ada agama? Sebab tu Allah sebut orang yang beriman tu, wanita yang beriman tu macam mana kedudukan wanita yang beriman? Kalau kita tengok balik, kedudukan wanita yang beriman tu bagaimana? Mereka tu menjaga, memelihara diri mereka itu tak kala suami mereka tu berada di luar. Allah jaga mereka. Orang yang beriman tu. Dia tak tayang gambar dia semata-mata. Sekarang ni dah apa nak jadi kepada wanita yang telah expose diri dia kepada publik. Kepada publik. Ini sangat bahaya. Jadi hal lebih pelik lah kita tengok benda-benda yang banyak yang tak elok sangat. Tuan punya FB ni sepatutnya dia mampu mengawal ataupun padam komen-komen yang kurang etika dalam FB dia. Tapi sekarang tu membiarkan saja. Seperti lamaran nafsu, seperti ajakan kahwin. Kadang-kadang yang nak diajak tu dah perempuan orang. Padahal wanita tu telah bersuami tapi dia sengaja ajak. Sebab lelaki-lelaki yang masuk dalam ni juga yang jahat, yang mencari kesempatan, mencari peluang untuk memuaskan hawa nafsu mereka secara percuma. Tak payah bayar duit pun. Dia layan je, dia tahu wanita tu lemah. Dia main sentimen, dia main emosi, dia bertanya sebagai dia puji-puji. Wanita ni makan puji je habis je. Dia akan cerita, dia akan londeh semua apa yang ada pada masalah dia. Akhir sekali dia akan terperangkap dengan lamaran-lamaran yang macam ni. Ini masalah gambar-gambar yang dia upload. So apa yang nak kena buat sekarang ni? Isteri nombor satu. Kan? Isteri nak buat macam mana duduk dalam FB ni? Nak continue duduk dalam dosa ke? Sebab kena ingat kalau isteri tu degil, suami dah larang jangan, dosa tu suami tak tanggung tau. Awak tanggung sendiri. Suami dah larang jangan buat, dia nak buat juga. Maka bila dia terlibat, ternoda, terperangkap dalam mana syaitan ni, maka perceraian akan berlaku. Maka daripada saat itu, dia dah duduk dalam maksiat dah. Asalnya elok dah, syurga dah dekat dah. Ni yang adalah hadis yang disebutkan, orang yang dekat selangkah lagi masuk syurga. Tiba-tiba saat akhir kehidupan dia, kan? Allah kalih hati dia. Dia lalu terperangkap dengan benda-benda jahat, dan keinginan dia datang untuk buat maksiat. Akhirnya dia mati dalam maksiat, maka ke dalam neraka lah dia. Ada orang duduk dah selangkah ke dalam neraka, tapi dengan sebab Allah takdirkan dia dalam syurga, maka Allah hati dia dibalikkan hati dia kepada beriman kepada Allah. Ulama pun menangis dengan hadis ni. Ini pula keadaan wanita yang bersuami, yang ada suami, isteri lah terutamanya. Sebab itulah kita bagi isteri, saya nasihat kat sini kena hati-hati bab macam ni. Jangan selalu seronok dengan FB ni. FB ni bahaya mudarat. Saya tengok dalam grup ni ramai dah. Bila ceramah ni ramai dah keluar live grup. Sebab tak suka dengar. Tak tahan telinga agaknya dengar ceramah ni. Sedangkan kita nak pesan, benda ni bahaya. Kena ingat kalau isteri tu. Jadi benda ni bahaya. Jangan ambil gambar. Jangan expose gambar-gambar sangat dalam tu. Kenapa nak cerita ke orang hari-hari gambar apa kita buat? Takut kerana saya tengok live FB ni. Saya tengok je nak tengok apa masalah dia. Dahsyat dalam ni. Memang dahsyat sangat. Kalau kita tak hati-hati, maka banyak yang akan binasa nanti. Okey, baik. Wallahualam. Baik, kemudian si isteri ni dia pamerkan gambarnya
sebenarnya dia mencuba menjual maruah diri dia, maruah dia yang sudah berkahwin kepada publik. Isteri kena ingat, dia hanya hak suami. Sebab tu dia kena tanya pada suami dia. Melainkan isteri yang dahaka kepada suami. Isteri yang tidak ada agama, yang tidak berpegang kepada agama. Maka ini isteri yang cuba mempamerkan gambar dia kepada publik. Publik itu maksud publik di sini, seluruh manusia. Seluruh yang melihat FB itu. Berapa ramai. Maka di sinilah orang akan perhati melihat apa yang sedang dilakukannya itu. Baik. Kemudian setelah maklumat gambar dan duduk dalam FB, apa yang mereka buat? Mereka berterusan bercanda atau berchatting melalui ruang komentar. Mula-mula komentar ni, lelaki ni pandai. Pemuas-pemuas nafsu, musang berbulu ayam ni sangat licik, sangat pandai dalam grup tu. Memang dahsyat, banyak yang jahat daripada yang baik lah sebenarnya. Mungkin wanita tu tak sedar. Dia ingat semua orang tu baik. Melalui ruang komentar, si lelaki dan wanita ada juga yang telah beristeri dan bersuami. Sama ada lelaki itu telah beristeri ataupun si isteri telah bersuami. Tetapi kononnya atas tiket kawal lama, sepejabat dan sebagainya. Jadi atas tiket-tiket inilah selalunya berlaku. Tak ada apa, ni alumni je kena kawan kan. Tak ada apa. Dia beritahu suami dia, bang, bagilah peluang dia nak duduk dalam grup FB ni. Nak bercanda dengan kawan-kawan, dengan apa itu di dalam grup FB dia tu. Maka atas tiket kawal lama. Selalu macam inilah, alumni lah kononnya dan sebagainya. Maka inilah petanda-petanda awal. Dulu tak kenal tak apa. Dulu sebelum kenal, dia jaga suami dia. Bila dia kenal kawan dia, dia mula kurang layan suami dah. Dia nak sibuk dengan kawan-kawan. Nak dengan dulu sibuk boleh tengok TV. Semenjak ada FB ni, TV dia tak peduli dah. Dia tengok FB je. Macam semalam dah saya sebut semalam tu ni. Kes seorang budak ni, kahwin dah. Tapi lepas terkena perangkap tu. Suami dia tak kisah, dia duduk sibuk dengan boyfriend baru. Walau dia tahu dia berkahwin dah. Dia dah tahu dia berkahwin, tapi dia still sebabkan inilah fitnah, sihir dan sebagainya ini. Baik, ini yang hal yang telah dibiarkan. Malah kalau kita lihat pula, jika kedua-duanya masih bujang sekalipun, ia tetap berdosa dan salah di sisi Islam. Kalau kedua-duanya tadi bujang, perempuan dan wanita, perempuan dan lelaki, kalau bujang sekalipun tetap berdosa dan salah di sisi Islam. Bercanda tu salah, walaupun dia belum berkahwin pun tak boleh, pasal dia bukan mahram dia. Sebab ni termasuk dalam kategori larangan Tuhan yang Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Apabila berdua-dua lelaki dan wanita, sama ada dalam online sekalipun, maka yang ketiganya adalah syaitan. Sebab hati manusia tu walaupun duduk dalam alam maya apa sekalipun, syaitan tetap boleh membinasakan kedua-duanya itu. Jadi ini perkara yang paling malang sekali dan paling bahaya. Baik, apa yang kita bimbang sekarang ni? Kita bimbang ramai lelaki yang menjadi suami akan menjadi suami yang dayus. Pasal apa? Sebab mereka membiarkan isteri mereka mendedahkan aurat atau menutup aurat kurang sempurna, ditayang sehabis-habisnya di dalam FB. Dalam media sosial ni. Biarnya suami isteri dia. Dia kata kalau aku tegur sekarang, dia pun mengadu juga dengan kawan dia. Malam-malam jumpa member, kalau aku tegur sekarang berperang. Anak ada 3-4 orang. Bergaduh pula nanti. Jadi biarlah si isteri. Tapi lama kelamaan, suami tu dah dinaikkan pangkat kepada dayus. Dayus ni dia biarkan isteri dia. Sedangkan hak suami atas isteri, dia kena nasihat. Tak boleh biarkan benda ni berlarutan. Saya pun faham. Ramai suami berdepan dengan masalah yang macam ni, menasihati isteri yang gila FB. Bila dia ada gila FB, kalau dia bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat kepada Allah, dia pasti taat kepada suami dia. Sebab taat kepada Allah nombor 1, taat kepada Nabi. Sebab tu taat kepada siapa? Taat ibu bapa. Ibu bapa dah tak ada, dia dah kahwin. Maka taat dia kepada suami. Bila dia tak taat pada suami, dia dahaka, maka dia jadi nusyus.
Ni perempuan yang macam ni. Jadi akhirnya suami jadi dayus, takut nak tegur kamu setiap isu tadilah, takut bergaduh lah, berperang lah, sebab teringatkan anak ke. Tapi dibiarkan benda tu makin lama makin merosak. Maka bila isteri tidak taat lagi kepada suami, maka dia juga tak taat kepada Allah dan Rasul. Sebab kalau kita tengok, kalau syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tetapi tidaklah ada pula syurga itu di bawah tapak kaki suami. Tapi walau bagaimanapun, keadaan itu sebagai satu benda yang sinonim lah kita cakap. Benda yang mungkin boleh kita kiaskan. Jadi si isteri dia kena taat. Maka bila dia melawan, maka dia seperti dia telah mengambil Dajjal sebagai Tuhan. Sebab FB itu ciptaan Dajjal. Maka bila dia kasih kepada FB, dalam FB itu dia boleh buat macam-macam. Maka di situlah syaitan dan Dajjal meletakkan, menghamparkan web dia tu. Sayap-sayap ni, sarang-sarang lelabah dia. Maka siapa yang masuk dalam itu, maka terperangkaplah ia. Susah nah. Tanyalah siapa yang pernah main FB, nak keluar bukan senang nah. Hari-hari siang malam teringat, bangun pagi teringat, malam teringat, pas mayang teringat, setiap saat dia akan teringat. Lebih lagi ingatan dia kepada Tuhan Azza wa Jalla. Maka berarti manusia-manusia seperti ini dia tidak boleh hidup tanpa Tuhan Dajjal. Allah tak ada pun tak apa daripada mereka ni. Sebab dia lebih menyembah lagi FB Tuhan Dajjal tu. Itulah kata sihir Dajjal dan fitnah Dajjal. Nabi kata kalau aku tolong kamu musnahkan Dajjal ni. Macam tu Nabi sebut. Sebab fitnah dia ni sangat dahsyat. Ni fitnah dia. Rumah tangga runtuh. Macam-macam hancur. Kita kata okey ni bagus ni meniaga pakai media sosial ni. Kita tak nampak dalam tu perangkap dia tu. Getah-getah sarang labah-labah tu. Getah-getah perangkap-perangkap Dajjal yang akan melekat tersangat kuat. Susah sangat-sangat. Tanyalah siapa pun yang dengar saya duduk cakap ni. Dahsyat sangat. Macam mana nak lepas? Macam mana nak bebas? Susah nah. Inilah benda paling penting kita nak kena ingat. So jadi kepada wanita yang telah menjadi isteri, jagalah maruah kamu tu. Elok-elok, baik-baik, kerana syaitan tu sentiasa ingin nak binasakan kamu. Sama juga dengan suami pun. Suami isteri ni sama je, sebab pernikahan tu amanah Tuhan. Nak jaga amanah macam mana? Nak kena faham. Isteri pun nak kena faham, suami pun nak kena faham. Jadi bila main dalam keadaan sekarang ni, kita ni duduk dalam zaman fitnah dah. Fitnah dahsyat ni fitnah Dajjal Nabi sebut. Sekarang ni kita dalam fitnah dia ni benda-benda macam ni segala media sosial ni. Ini perkara yang paling dahsyat sekali. So make sure prepare yourself first. Ingat baik-baik benda macam ni. Jangan kita main-main. Fikir habis-habis. Tak percaya minta petunjuk Tuhan. Jangan kita diam. Sebab tu malam-malam bacalah sebelum tidur tu 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Semoga tak terperangkap dalam fitnah Dajjal yang sangat dahsyat ini. Baik, alhamdulillah. Kita tengok yang ketiga. Ni masalah ni yang berlaku dalam FB ni. Kerana tak tegur, orang tak kisah. Kita tegurlah takat kita mampu. Bukan kita nak melarang tu, tidak. Tapi nak memperingat. Tak nak ingat pun tak apa. Tak nak terima teguran ni pun it's okay, tak apa. Sebab tujuan saya ni sebenarnya risau tengok benda ni yang berlaku. So kita bercakaplah sikit. Baik, bukan pasal kita ni kolot, tak. Kita tak kolot, kita pun faham. Tapi nak bagi tahu kat mana hukum hakam ni tu. Sebab dalam FB ni orang tak cerita pasal hukum hakam pun, jarang lah. Cerita pasal seronok je. Macam mana nak berkawan, nak friend dengan tu, friend dengan orang ni. Baik, yang bahagian yang ini pula, ketiga ni penyamaran. Penyamaran ni orang yang menyamar. Macam mana orang menyamar dengan menggunakan gambar-gambar yang ada dalam FB ni. Jadi Dajjal, dia meletakkan tentera-tentera di dalam FB ni untuk membinasakan pelayar-pelayar ni. Siapa yang masuk, yang ada akaun dalam tu, itu adalah mangsa mereka. Jadi lelaki ni dia menyamar sebagai wanita untuk menjadi friend. Dan seterusnya mendapat maklumat wanita tersebut. Dia jadi friend dulu. Dia kena jadi friend dulu. Like pun dapat. Ada juga sebahagian lelaki yang menjadi berang sebab tak diluluskan sebagai friend. Pasal dia lelaki. Wanita ni tak nak, dia nak kawan yang wanita saja. Akibatnya, si lelaki ni tak boleh nak akses gambar-gambar wanita tersebut. Macam mana cara dia nak dapat? Senang je. Dia buka akaun pakai nama perempuan. Dia menyamar menjadi wanita. Dan meletakkan gambar-gambar mana-mana wanita yang senang-senang didapat dalam internet tu secara free ya. Letaklah kat situ. Maka dia telah menjadi seorang wanita. Maka melalui cara ini lelaki ni berjaya menjadi friend dan menonton seluruh gambar wanita tersebut dan berbuat apa yang disukai dengan gambar tu. Dia boleh buat gambar tu macam-macam. Yang paling dahsyat sekali, dia boleh sihir. Kalau dia nak sangat ke wanita tu, dia sihirkan wanita tu. Ramai tu bomoh yang makan duit, dia boleh pergi jumpa macam-macam bomoh dan sebagainya. Dan even dia sendiri pun boleh buat macam-macam. Dia belajar
nak sihir supaya wanita tu dapat pada dia. Akhir sekali, tadi kata wanita tu isteri orang. Bila dah kena sihir, dia lupa dah isteri suami dia dah. Dia duk seronok dengan lelaki ni. Kerana kata dia wanita, walhai yang wanita tu adalah lelaki yang akan merosakkan rumah tangga dia. Akhir sekali rumah tangga tu runtuh. Dan sihir jangan main-main. Sihir dalam ni banyak jenis sihir. Macam-macam orang kena sihir dalam FB ni. Sebab gambar kan, kita expose gambar kita. Dulu, nak cari gambar susah nak dapat. Sekarang ni nak gambar siapa? Tekan je FB tu, ada je gambar orang. Nak sihir senang-senang sangat sihir. Dah berapa ramai dah orang yang berpengalaman terkena sihir. Nak berubat setengah mati. Bukan senang kan nak melepas daripada sihir Dajjal ni. Dan orang pula sihir lagi. Kan? Ada pula orang tukang sihir lagi. Dia nakkan perempuan tu. Dia bukan dia nak buat apa. Pertama, kalau tu kaya. Dia nakkan duit orang perempuan tu. Yang kedua ya, dia nak memuaskan hawa nafsu dia secara percuma. Perempuan bila dia suka lelaki, dia tak peduli dah. Apa sajalah. Lelaki pula pandai. Pujuk nak kahwin sebagainya, akhir sekali ternoda. Dah jadi benda maksiat dah berlaku. Macam mana nak buat? Tambah jadi isteri pula. Nak tobat macam mana? Dia isteri ni, dia pergi noda. Suami pergi office, dia buat benda lain. Ni kena ingat, benda ni dah banyak sangat berlaku, bukan satu dua. Kisah ni sangat banyak. Maka si wanita yang pada asalnya merasa selamat, kononnya dia telah menapis gambar dia. Rupanya gambar dia dah terdedah pada orang yang tak sepatutnya. Iaitulah bukan mahram dia. Jadi sebab itulah, kalau nak membenarkan friend ke sebagainya, kena hati-hati dalam bab ni. Saya cukup bimbang bab macam ni. Sebab ada kes dah, orang baru ni satu kes datang jumpa saya pun dah, bila dengar kes dengan terkena sihir dalam FB dah risau dah nak berubat pun. Boleh berubat nak teruk. Nak pergi cari lelaki tu kat mana? Nak report polis lagi. Nak pukul kan lelaki tu kalau jumpa? Boleh kan kita pukul melepaskan ikatan sihir? Tak. Boleh balonnya. Pukul boleh lah. Tapi lepas tu dia buat balik. Sebab sihir ni berikat dengan syaitan. Hati tu, diri tu dia nak dilepas daripada belitan syaitan tu. Bukan benda mudah nah. Masuk FB bukan akaun seronok boleh, tapi kalau kena tu sekali, menyesal sampai mati, tak ada kesudahan, menyesal forever. Sesalan tu akan berlaku selama-lamanya. Tak mati tak nampak lagi, bila dah sakit teruk nazak esok ataupun benda berlaku, laki benda geram, kan, dah bini buat tak senonoh macam ni, maka perceraian pun berlaku lah. Kan, bini nak kahwin kan senang kalau dah tua-tua. Kan, muda-muda mungkin boleh lagi. Jadi jangan main-main, sebab perkahwinan tu amanah. Bila amanah jangan terlalu over. Kena jaga baik-baik amanah tu. Kena ingat, pegang. Perkahwinan ni amanah, especially isteri. Walaupun suami pun sama juga. Lepas tu kita tak boleh, kita terlalu melayan FB, melayan perempuan tu, perempuan ni. Perempuan lain lelaki, lelaki lain perempuan, walaupun kahwin pun, walaupun tak kahwin, bujang-bujang sama bujang pun, tak boleh, benda tu benda haram. Jadi kena ada sempadan. Kalau sekadar nak cerita ada urusan, ada hal, just type satu dua perkataan, cukup, dah habis. Niaga ke apa ke, contoh kita niaga sebagainya kan. Ada hal nak beritahu ni produk ni, produk itu, dah takat itu saja habis. Ni tak tanya macam itu, tanya macam ni, merenyeh-renyeh lagi. Tergedik-gedik lagi. Punya seronoknya. Tu ini yang jadikan benda ni makin lama makin berdosa. Jadi kita sekarang ni duduk dalam dosa ni depan mata je. Senang sangat kita diberi dosa oleh Allah. So kena hati-hati. Ini tentang penyamaran. So benda macam ni sangat bahaya, sangat mudarat. So make sure take care proper take care yourself. Jaga baik-baik diri tu. Kalau yang dah kahwin tu kena ingat hati-hati. Apa-apa hal pun nak friend kan apa bincang cerita yang tanya bagi tahu kat suami balik. Jangan jadi pintu belakang nah. Jangan kita sembunyi pada suami kita, tak suami aku tahu mati aku. Tahu maknanya suami tak setuju. Kan? So bila kelakuan-kelakuan yang macam dia berlaku, maka jangan buat. Jangan buat. Dah tahu dah. Kalau husband tak setuju, tak suka, maknanya dia tak setuju, dia tak redha. Bila suami tak redha esok kat isteri, apa nak jadi pada isteri? Inilah perkara yang paling penting yang kena diambil iktibar supaya faham dalam penggunaan media sosial yang macam ni, supaya tidak terjebak dalam benda-benda yang boleh membinasakan diri pelayar-pelayar yang ada akaun FB dan sebagainya. Takat ni dulu, wallahu alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil
fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.